Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup di dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan jangan lupa kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala atas segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar lagi maupun yang tidak sedar. Semoga kita akan kembali kepada Allah Taala dalam keridhaannya, insya-Allah. Baik. Pada video yang lalu saya telah menyatakan tentang apakah itu zat, sifat, asma dan af'al, ya. Maksudnya apakah yang dikatakan pada fahamnya akan Allah Taala itu. Pada kali ini saya nak sambung lagi tentang af'al Allah. Tapi saya ulang balik untuk mengingatkan, ya, kepada kita, ya. Apabila disebut wujud, untuk mendekatkan fahamnya, iaitu asas bagi sesuatu. Maka asas bagi wujud sesuatu itu pada umumnya disebut diri. Diri, kemudian diri itu bersifat. Lepas tu diri itu ada perbuatan. Itu untuk pada umumnya, ya. Tapi apabila kita sebut Allah Taala, ya, dan makhluk, dia ada berbeza istilah, ya, untuk mengelakkan waham. Apabila kepada Allah Taala, diri itu disebut zat, ya. Kalau pada makhluk seperti kita, dirilah, ya, ataupun tubuh, ya, tubuh. Bila disebut zat, itulah adalah asas wujud Allah Taala itu, ya. Kalau pada kita asas wujud kita tubuh, ya. Maka disebut zat Allah Taala. Kalau kita disebut tubuh kita. Ataupun kalau kita nak buat perbandingan untuk mendekatkan faham, kita sebut zat manusia, zat diri kita, zat kita, ya. Tetapi kalau dengan Allah Ta'ala, kita tidak boleh mengatakan diri Allah Ta'ala. Hanya untuk mendekatkan faham boleh, ya, kerana akan faham kita seolah-olah kita menyamakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk, ya. Bila disebut Allah Ta'ala, disebut zat yang bersifat, ya, dan ada perbuatan dan ada nama, ya. Untuk mendekatkan faham, kita lihat pada diri kita, sebagaimana Allah Ta'ala kata, dan pada diri kamu, mengapa kamu tak lihat, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Baik. Untuk memahamkan lagi, untuk lagi jelas faham, ya, kita ambil faham pada diri kita ini, ya. Macam mana untuk kita memahamkan akan Allah Ta'ala itu, ya. Kalau mengikut ilmu tauhid, zat itu dirinya, ya. Zat itu asal wujudnya, zat itu bersifat dan ada perbuatan, ya. Untuk mendekatkan faham, kita lihat pada diri kita, ya. Wujud kita adalah tubuh, ya. Tubuh kita ini bersifat. Apa sifat kita? Mendengar, melihat, berkata-kata, ada kekuatan, hidup, ada wujud. Itu sifat kita. Mana sifat kita ini berdiri pada tubuh, ya. Telinga berdiri pada tubuh, pendengaran berdiri pada telinga, ya. Berkata-kata, mulut berdiri pada tubuh, ya. Berkata-kata ini berdiri pada mulut. Itu maksudnya sifat berdiri di atas zat. Dan berdiri sifat kita ini, mendengar kita ini tak boleh diceraikan letak atas meja, tak boleh.
Dia mesti wujud di atas tubuh kita. Qaim dengan tubuh kita, tak boleh berpisah. Tak boleh berpisah. Tetapi asas wujudnya tubuh. Begitu untuk mendekatkan faham, tapi bukan hakikat dia. Allah Taala tak begitu. Bersalahan kita dengan segala sesuatu, bersalahan Allah Taala dengan segala sesuatu yang baru. Jadi maknanya asas wujud Allah Taala itu zat yang bukan jirim, bukan jisim, bukan benda. Ini kita dah masuk kepada sifat laisa kamitslihi syai'un. Ini kita akan bincang kemudian. Maka sifat Allah Taala itu kudrat, ada ilmu, sama, basar, kalam, berdiri pada zat dia. Dia qaim. Lepas tu dia ada perbuatan. Perbuatan itu iaitu mencipta, yang terbit daripada sifat kudrat. Untuk dekatkan faham seperti kita. Dekat, tapi bukan hakikat. Mendekatkan faham kita ada, kita wujud tubuh kita ada kekuatan, kita berbuat sesuatu. Contohnya kita buat rumah. Kalau orang kampung dia bertukang rumah. Dia terbit daripada sifat kudrat yang berdiri di atas tubuh kita. Maka untuk mendekatkan faham begitulah. Tapi hakikatnya tak sama Maka Allah Taala itu zat. Dia bersifat kudrat yang qaim di atas zat, dan dia berbuat sesuatu, iaitu dia mencipta alam ini dengan perbuatannya yang terbit daripada kudrat. Contohnya macam kita tadi, untuk kita mudah faham. Tapi kita bukan hakikat begitu kerana Allah Taala bersalahan dengan segala sesuatu yang baru. Baik. Apakah taraf alam ini ataupun selain daripada Allah Taala? Ataupun ghairullah. Selain daripada Allah Taala itu adalah ghairullah, atau bukan Allah. Dalam istilahnya ghairullah. Maknanya apa sahaja yang lain daripada Allah Taala, baik alam, baik asal kejadian manusia yang disebut Nur Muhammad, itu adalah bekas perbuatan Allah. Ataupun bahasa mudahnya, pada bahasa mudahnya adalah hasil perbuatan Allah. Dia bukan Allah. Jadi maknanya alam ini adalah bukan Allah Ta'ala, ataupun bukan sifat Allah. Kerana viral mengatakan, orang yang mengatakan berpegang kepada ilmu hakikat mengatakan alam ini sifat Allah. Nabi Muhammad itu sifat Allah. Nur Muhammad itu sifat Allah. Tidak. Ini adalah itikad yang menyalahi akan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana selain daripada Allah Ta'ala itu, baik apa sekalipun adalah bekas ataupun hasil perbuatan Allah Ta'ala, yang mencipta dengan sifat kudrat. Mencipta dengan sifat kudrat. Itu zat itu bersifat kudrat dan ia mencipta dengan sifat kudratnya itu, dan ketika ia mencipta itu disebut perbuatan. Maka zat, sifat, af'al. Dia tiga itu. Tiga itu dia bersusun pada istilahnya. Apa dalilnya selain daripada Allah Ta'ala itu alam ini bukan Allah? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Dia ada sambung lagi hujung tu. Tapi membedai kita ambil ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi dan barang di antaranya. Maknanya Allah Ta'ala cipta langit dan bumi dan barang di antaranya. Maka barang di antara langit dan bumi itu makhluk. Makhluk ini kalau disebut dalam ilmu kejadian, berasal daripada Nur Muhammad. Ada hadis, walaupun hadis itu dipertikaikan oleh pengkaji hadis, tetapi ia sabit bagi ahli sufi. Dicipta dari Nur Muhammad, roh Nabi Muhammad. Lepas tu roh kita ni dicipta dari satu entiti yang dinamakan Nur Muhammad. Jadi semua itu pun makhluk.
makhluk. Jadi makhluk ini, bila makhluk, itu adalah bekas perbuatan Allah. Jadi alam keliling ini, Nabi Muhammad, Nur Muhammad, segala roh, segala jin, segala syaitan, segala alam di sebalik yang nyata, itu semua adalah bekas perbuatan Allah, ataupun bekas af'al Allah, ataupun disebut secara mudahnya af'al Allah. Tapi bukan af'al Allah yang pada zat itu, tidak. Ia adalah terbit daripada sifat kudrat yang mencipta alam. Jadi salah besar bila kita mengatakan alam ini ataupun Nabi Muhammad ataupun Nur Muhammad itu adalah sifat Allah. Tidak. Kerana sifat Allah Ta'ala ini dia qaim dengan zat. Sebagaimana yang kita telah sebut dalam video yang lalu, sifat itu berdiri di atas zat. Dia qaim, dia tidak bercerai tanggal dengan zat. Maka selain daripada Allah Ta'ala adalah bekas perbuatannya, yang terbit daripada kudrat. Jadi sesiapa yang beriktikad bahawa alam ini adalah sifat Allah, baik, tinggalkanlah, kerana bercanggah dengan tauhid. Jadi kita faham zat itu adalah pada umumnya dirinya, diri Allah Ta'ala itu, asas wujudnya. Ia bersifat. Sifat itu berdiri di atas zat. Dan dengan sifat itu dia berbuat sesuatu. Dan alam ini selain daripadanya adalah bekas perbuatannya ataupun bekas af'alnya. Untuk mudah faham, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tapi bukan hakikat diri kita. Allah Ta'ala dah kata, daripada diri kamu itu, kenapa kamu tak lihat? Lihatlah, untuk kita faham. Tetapi tak sama. Hakikatnya tak sama. Tak sama. Contohnya, tubuh kita ini adalah ibarat zat makhluk. Mendengar, melihat, berkata-kata kita ini adalah sifat yang berdiri pada zat. Berbuat, kita akan sesuatu dengan perbuatan yang terbit daripada kuat ataupun kudrat. Ini kena faham baik-baik, supaya kita tidak tersalah mengatakan yang tidak sepatutnya bagi Allah Ta'ala, bagi zatnya, bagi sifatnya dan bagi perbuatannya. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.